Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rafizi buat kejutan lagi. Kali ini pendedahan lebih dahsyat, lebih mengejutkan. Pasti Hadi Awang, pasti Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional terkejut dengan pendedahan terbaru ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like dan share. Mohon bantuan anda untuk tekan butang subscribe, like, share. Bagi yang sudah, saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Anda juga boleh menekan butang join member untuk mendapatkan merchandise, goodies dan macam-macam lagi yang kita akan berikan sebagai penghargaan kepada semua yang sudah bersama-sama di dalam channel ini sebagai member. Rafizi umumkan satu lagi pendedahan paling dahsyat, paling teruk dan tidak dapat diramal, sukar untuk dipercayai. Fatwa berubah-ubah, jalan pintas PAS ke Putrajaya, kata Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli mendakwa bahawa fatwa daripada PAS sentiasa berubah-ubah supaya ia sesuai dengan keperluan pemimpin parti itu untuk kekal berkuasa. Beliau menegaskan selagi 4 atau 5 pemimpin kanannya boleh menjadi menteri di peringkat persekutuan, itu sudah memadai untuk parti terbabit. Katanya, jika mereka fikir mereka boleh mendapat kuasa dengan bersama dengan UMNO, maka UMNO bagus, katanya. Sekarang, mereka fikir yang terbaik ialah Perikatan Nasional PN dan bersatu. Walaupun ada pemimpin dalam bersatu yang sakau duit, kata Rafizi Ramli. Tambahnya lagi, jadi fatwa PAS sentiasa berubah sebagai jalan pintas untuk mereka ke Putrajaya. Tambah Rafizi, jika minggu yang lepas mereka mempunyai idea bahawa DAP boleh memimpin mereka ke Putrajaya, maka DAP akan menjadi Muslim terbaik untuk mereka, katanya dalam satu ceramah di sini malam ini. Rafizi turut berkata, rakyat sememangnya tahu bahawa itu semua sebahagian daripada permainan politik. Sementara itu, Rafizi menegaskan sekiranya Pakatan Harapan PH berjaya membentuk kerajaan di peringkat persekutuan kelak, perkara pertama dalam agenda mereka adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, khususnya untuk meningkatkan gaji. Kata Rafizi, biar saya tanya anda, adakah parti politik lain yang berkempen di sini bercakap mengenai gaji rakyat? Tak ada. Saya boleh beritahu awak, mereka hanya menggunakan isu agama, kata Rafizi Ramli. Tetapi biar saya memberi jaminan. Jika kita menang, perkara pertama yang kita akan lakukan ialah memberi tumpuan kepada gaji rakyat, kata Rafizi. Wow, ini sebenarnya 15 November 2022 lagi. Aduh, aku tersilap tarik lah. Aku tersilap tarik nih. Oh, rupanya ini adalah satu pendedahan daripada Rafizi sebelum pilihan raya. Dia mendedahkan bahawa PAS mempunyai satu agenda. Dia tukar fatwa-fatwa, dia berubah-ubah sebagai jalan pintas bagi mereka untuk dapat kuasa di Putrajaya. Kerana menurut Rafizi, fatwa-fatwa itu dicipta supaya sesuai dengan pemimpin, keadaan semasa pemimpin yang memerlukan sokongan. Oh, begitu rupanya. Jadi berita ini diterbitkan 15 November 2022 sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya, Rafizi dalam ceramahnya berkata tentang ini. Jadi, satu perkara yang saya ingin ingat daripada Rafizi, bila boleh naikkan gaji. Okey, sebab saya tak mau sokong mana-mana. Tapi bila kita sendiri dengar di dalam ceramah, Rafizi kata mereka akan tolong rakyat bagaimana untuk naikkan gaji, khususnya untuk menaikkan gaji. Jadi kita mau tanya, bila boleh naik gaji ni? Sementara itu Rafizi mendakwa PH mampu untuk memperoleh lebih
90 kursi parlimen pada periode 15 dengan kemenangan dicapai di negeri kubu kuatnya di Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Malangnya tidak sampai 90 kursi. Minta maaf kepada Rafizi, tidak sampai 90 kursi. Hanya 83 kursi atau 82 kursi sahaja. Tetapi okeylah dibanding dengan parti-parti yang lain kan. Okey. So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Satu demi satu tangkapan sudah dibuat, tapi tiba-tiba kemarin Tan Sri Muhyiddin Yassin buat pengakuan yang amat pelik dan mengejutkan. Ini betul-betul pelik. SPRM dah tangkap beberapa orang kerana kes penyelewengan 92.5 bilion itu, tapi tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin Yassin kata dakwaan seleweng itu yaitu sebanyak 92.5 bilion itu satu rekaan, kata Muhyiddin Yassin. Saya semakin pening kepala nih. Kalau kamu pun pening kepala, kamu cakap saya pening. Kamu boleh komen saya pening. Aduh. SPRM dah buat tangkapan. Dah ada bukti. Orang tengah, dalang, mengaku dapat ratusan ribu ringgit. Kemudian ada jam tangan. Kemudian dimasukkan ke dalam akaun parti politik. Tapi tiba-tiba Muhyiddin Yassin tampil lagi pula dengan kenyataan yang mengejutkan lagi. Dia kata adalah satu rekaan. Saya pikir begini. Tan Sri Muhyiddin Yassin kena buktikan bahawa ini satu rekaan. Dan paling penting, kalau ini memang satu rekaan, apa kata Tan Sri Muhyiddin Yassin? Saman mereka yang telah mereka-reka, semua perkara ini. Jangan hanya nafikan, tapi saman mereka yang mereka-reka. Kalau kamu setuju, kata saya setuju. Saya setuju kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin bersihkan nama dia, saman mereka yang mereka-reka cerita itu. Pengerusi Perikatan Nasional PN, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, tampil tiba-tiba dan menyifatkan dakwaan penyelewengan dana kerajaan. Dana kerajaan sebanyak 92.5 bilion yang dikaitkan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sebagai rekaan dan pembohongan maha dahsyat. Wow. Dan daripada artikel pertama ini, perenggan pertama ini, saya saja nak tanya. Dalam laporan SPRM itu, dalam laporan media, tidak ada disebutkan tentang Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Yang ada disebutkan hanyalah ialah dimasukkan ke dalam akaun parti politik. Tidak disebut Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tapi kenapa laporan ini pula tiba-tiba disebut Parti Pribumi Bersatu Malaysia? Dalam satu hantaran di Facebooknya pada hari Selasa, ahli Parlimen Paguh itu berkata, andaian yang mengatakan bahawa beliau dan Bersatu mempunyai dana berjumlah 4.5 bilion hasil daripada pengambilan komisen daripada dana tersebut melalui individu tertentu adalah tidak benar sama sekali. Yang ini pun saya tak pernah baca. Saya tak pernah baca mana-mana media melaporkan ada dana berjumlah 4.5 bilion yang tidak katakan diperolehi oleh Bersatu melalui pengambilan komisen. Saya tak pernah baca tentang perkara ini dari mana-mana artikel, laporan, tak pernah. Tapi kenapa tiba-tiba Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dana ini yang tak pernah sebut? Dan juga tak pernah pun dikatakan disebut nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Katanya dalam kenyataan itu penyelewengan dana 92.5 bilion itu adalah satu rekaan. Perbelanjaan fiskal di bawah pakej rancangan ekonomi bukan dalam bentuk projek yang boleh diselewengkan, katanya. Tetapi sebahagian besarnya adalah pemberian tunai langsung kepada rakyat seperti bantuan prihatin nasional, geran prihatin dan subsidi upah. Tenang, Tan Sri Muhyiddin Yassin tenang. Menteri Keuangan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada buktinya. Saya percaya kalau tidak ada apa-apa masalah, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak perlu risau.
Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia tak perlu risau, tak perlu takut. Kalau memang bentuk-bentuk projek itu adalah projek yang tak boleh diselewengkan, jangan risau, sebab tak ada apa-apa yang akan terjadi kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan pemimpin-pemimpin bersatu. Tapi kalau ada, kena terimalah kenyataan. Ingat, sekarang Menteri Kewangan adalah Anwar Ibrahim. Dia ada semua rekodnya. Katanya, bagaimana dana ini boleh diseleweng jika ia merupakan pemberian tunai langsung kepada rakyat. Kutipan komisen antara 3 hingga 5% daripada perbelanjaan fiskal ini cuma adalah rekaan katanya. Sama jugalah. Dulu dinafikan beratus bilion itu. Lepas itu satu persatu rupanya ada projek. Rupanya nih. Nah, sekarang baru dinafikan bahwa ini bukanlah satu projek yang boleh diselewengkan kerana ini adalah pemberian tunai dan geran prihatin serta subsidi upah. Katanya, bagaimana saya boleh kutip komisen daripada perbelanjaan ini? Adakah 10.6 juta rakyat yang menerima BPN memberi komisen kepada saya? Adakah 2.96 juta pekerja yang menerima subsidi upah memberi komisen kepada saya? Tentu sekali tidak, katanya. Pada 6 Januari yang lalu, Sinar Harian telah melaporkan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat telah ditahan pada Khamis kerana disyaki mengutip komisen sebanyak 3 hingga 5% daripada kontraktor yang ingin mendapatkan kontrak kerajaan. Sumber juga memberitahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun membuka beberapa kertas siasatan membabitkan 5 individu yang disyaki berperanan sebagai orang tengah bagi beberapa kontrak kerajaan yang diberi secara rundingan terus. Katanya kontrak-kontrak berkenaan dianggarkan bernilai sehingga di antara 50 juta hingga 500 juta di bawah pakej rangsangan ekonomi di mana dana keseluruhan berjumlah 92.5 bilion. Mengulas mengenai perbelanjaan bersatu yang disifatkan sebagai agak mewah pada pilihan raya baru-baru ini, Muhyiddin berkata, sebagai parti politik, Bersatu mempunyai dana hasil sumbangan pihak yang menyokong perjuangan parti itu. Beliau yang juga Presiden Bersatu berkata, akaun partinya diuruskan secara telus dengan setiap terimaan dan perbelanjaan direkod, diaudit dan dibentangkan dalam Perhimpunan Agung Tahunan mengikut kehendak Perlembagaan Parti dan Akta Pertubuhan 1966. Bekas Perdana Menteri itu berkata, setiap sumbangan untuk pilihan raya juga dimasukkan ke dalam akaun parti dan beliau percaya Bersatu tidak menyalahi mana-mana undang-undang sedia ada. Mengenai perbelanjaan pilihan raya Perikatan Nasional yang dikatakan agak mewah dengan bendera, baju dan merchandise yang banyak, saya hendak ceritakan perkara yang sebenarnya, katanya. Sebagai langkah penjimatan, Bersatu telah mencetak bendera dan merchandise PN secara bulk order 2 tahun lebih awal dengan kos lebih 4 kali lebih ganda lebih murah berbanding jika ia dicetak hampir dengan tarif pilihan raya. Menurutnya, disebabkan itu juga PN mengambil keputusan untuk menukar bendera dan logo yang digunakan ketika pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata, beliau tidak menolak kemungkinan bahawa tumahan penyelewengan dana yang dilemparkan Pakatan Harapan PH dan BN terhadap PN digunakan sebagai cara untuk tindakan undang-undang diambil terhadap Bersatu. Katanya ia bagi melemahkan jentera pentadbiran beliau sehingga menyebabkan parti beliau menghadapi kesukaran untuk menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Katanya, saya harap ini tidak benar dan menyerahkan kepada pihak SPRM untuk menjalankan siasatan secara telus dan adil. Saya yakin siasatan SPRM setakat ini akan mendapati bahawa temuan terdapat 4.5 bilion dalam akaun Bersatu atau akaun saya adalah palsu. Saya tidak pernah mengambil walau 1 sen pun wang yang bukan hak saya. Sehubungan itu, Bersatu akan memberikan kerjasama sepenuhnya pada SPRM dalam menjalankan siasatan, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.